Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 Januari 2021 bersama saya Alfaris Jumurin. Tumpuan berita, Sarawak akan menggerakkan tentera untuk bersama dengan agensi keselamatan yang lain dalam memerangi pandemik COVID-19 di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, di bawah perintah darurat, anggota tentera dibenarkan menjalankan penguatkuasaan. Di bawah darurat, tentera telah dibenarkan untuk menjalankan penguatkuasaan bersama dengan polis. Jadi di negeri Sarawak, kita akan menggerakkan tentera, akan menggerakkan rela, akan menggerakkan pasukan keselamatan negeri Sarawak menolong polis. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 pada Selasa, beliau juga menambah kerajaan Sarawak sedang memantapkan peranan Ketua Kaum dan Ketua Kampung KMKK menerusi program kepolisan komuniti untuk bersama-sama mengekang pandemik itu bagi peringkat akar umbi. Tapi kita juga telah sedang menjalankan kursus kepada ketua-ketua kampung, ketua-ketua kepada tuan rumah, kepada kapitan, ketua masyarakat untuk meminta mereka juga memainkan peranan. That's why kita ada program community policing. Because akhirnya, you tahu rumah panjang kita berselerak di seluruh Sarawak. Our area is so big, vast. Dalam masa yang sama, Dato' Ahmad Douglas turut mengingatkan penduduk rumah panjang agar sentiasa berwaspada dan mematuhi garis panduan dengan keadaan peningkatan kes kini telah melibatkan komuniti itu. Beliau berharap KMKK komited menjalankan tanggungjawab memantau pergerakan di kawasan masing-masing. Hanyalah kita minta, kita rumah panjang nak tahu nak berjaga-jaga. Anang mindah dia di rumah panjang dulu, sama-sama ngintu. Minta bala tuan-tuan rumah, bala kapitan, bala ketua kampung memainkan peranan masing-masing untuk menasihati anak-anak mereka untuk sama berjaga-jaga. Saya berterima kasih kepada rakyat di Rumah Panjang juga, di kampung, di mana mereka telah membuatkan notis bahawa tidak membenarkan orang luar masuk. Dan dalam mereka tidak membenarkan orang luar masuk, mereka juga harus menentukan rakyat mereka tidak pergi ke tempat keluar ke bandar kalau tidak perkara yang penting. Berita seterusnya, 7 keluarga di Kampung Hilir yang terjejas selepas kediaman mereka terbakar baru-baru ini terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak. Terbaharu, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis menyalurkan sumbangan bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat di Kampung Hilir pada Isnin. Selain itu, beberapa buah pertubuhan dan kelab lain turut menghulurkan bantuan, antaranya Kelab Bola Keranjang Chung Hua, Simanggang dan Pergerakan Wanita SUPP Cawangan Simanggang. Sumbangan bantuan berupa barangan keperluan harian adalah sebagai sokongan kepada semua mangsa bagi memulakan kehidupan baru selepas ditimpa musibah. Sementara itu, Datuk Francis turut menzahirkan rasa sedih di atas kejadian yang menimpa semua mangsa yang terlibat dan menasihatkan agar penduduk kampung sentiasa berwaspada kerana kebakaran boleh berlaku bila-bila masa. Selanjutnya, setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di Dewan Undangan Negeri Dun Lingga perlu memastikan peruntukan yang disalurkan Kerajaan Sarawak dimanfaatkan untuk keseluruhan masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Simoy Peri memberitahu sebagai pemimpin peringkat akar umbi mereka seharusnya memainkan peranan penting dalam membawa kemajuan di kampung mereka. Menurutnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan pelbagai geran atau projek bagi memastikan setiap penduduk kampung menikmati pembangunan yang dibawa Kerajaan Sarawak. Katanya semasa program penyerahan geran dan sijil pelantikan KMKK di Pusat Hikmat Masyarakat Dun Lingga pada Isnin, tambahnya lagi setiap kampung perlu menggunakan geran dengan sebaiknya dan membuat laporan seperti borang yang dilampirkan. Ianya bukan untuk menyusahkan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK tetapi demi untuk kebaikan bersama kerana penggunaan wang adalah telus hasil daripada laporan aktiviti bergambar. Sementara itu, beliau turut memberitahu sebanyak 8 JKKK dan 2 pertubuhan bukan kerajaan NGO menerima geran sebanyak RM46,000. Selain itu, 5 KMKK turut menerima watikah pelantikan bagi kampung masing-masing. Berikut pula, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian J PBB Bintulu telah membuat keputusan dengan memperketatkan pergerakan di antara daerah dan zon kepada orang ramai. Pengurusinya Jack Aman Luat berkata, ia sebagai usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Kita telah pun mengarahkan agar ada pihak
polis, penguatkuasaan dan sebagainya untuk memperketatkan pergerakan di antara daerah dan begitu juga di antara zon bermaksud tadi zon Bintulu ke zon Sibu ataupun Mukah ataupun Miri dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media JPBB Bintulu di Pejabat Residen Bahagian Bintulu pada Selasa. Selain itu, katanya sejak 8 Januari lepas, JPBB Bintulu telah membuat lebih 8,000 pengesanan sampel kes aktif intensif dengan purata lebih 1,000 sehari. Dalam pada itu, Jack Aman yang juga residen bahagian Bintulu menambah peningkatan kes COVID-19 di Bintulu sehingga bertukar status kepada zon merah adalah tindakan proaktif JPBB Bintulu yang melakukan ujian saringan awal kepada beberapa penduduk di kawasan yang berisiko akibat penularan tersebut. Jadi kita bahagian Bintulu, peningkatan dalam kes ini satu daripada sebabnya adalah disebabkan oleh pihak kita mengambil tindakan yang proaktif untuk melakukan mass screening for the people of Bintulu Division, dan of course any new cases, ada positive cases di sesuatu tempat dan sebagainya. So our team, our medical team, health team will go to that area and impose this either this active case detection ataupun targeted case detection for that area dengan serta-merta, and to certain extent we also lock down. Seterusnya, individu yang mempunyai sejarah perjalanan ke kawasan berisiko tinggi dalam tempoh 2 minggu lalu diminta menjalani saringan dan ujian COVID-19 di klinik kesihatan atau hospital swasta terdekat. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Heng dalam satu kenyataan pada Selasa berkata, kawasan berisiko itu seperti Sri Aman, Betong, Sibu, Kanawit, Dalat, Miri, Beluru dan Sebauh. Sesiapa yang telah ke tempat berisiko sama ada untuk mengunjungi ahli keluarga, rakan atau menghadiri sebarang majlis seperti perkahwinan atau pengkebumian perlu membuat saringan dengan segera. Mereka perlu membuat saringan jika tidak sihat dan mengalami sebarang gejala seperti batuk, demam, sakit tekak, hilang diri rasa atau bau dan keletihan. Dalam perkembangan yang sama, Dr. Chin turut menggesa penghuni rumah panjang membuat ujian saringan COVID-19 berikutan jumlah kes positif yang dikesan agak tinggi. Oleh kerana banyak kes positif COVID-19 telah dikesan di rumah panjang, penghuni yang mengalami sebarang gejala juga dinasihati untuk pergi ke klinik kesihatan terdekat bagi mendapatkan rawatan dan ujian pengesahan COVID-19. Berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP cawangan Mukah telah berjaya merekodkan 68 tindakan kes dengan nilai rampasan berjumlah RM63,806 serta kompaun sebanyak RM73,175 sepanjang pemeriksaan pada tahun lepas. Menurut Ketua Cawangan Pejabat KPDN HEP Mukah Sarawak, Salihin Den, hasil pemeriksaan yang dilakukan ke atas 4,550 premis di Mukah, Balingian, Dalat, Oya, Matu, Daro, Tanjung Manis dan Pulau Bruit bermula dari Januari sehingga 31 Disember 2020. Ditemui selepas melakukan pemantauan di Pasaraya Mukah pada Selasa, beliau memberitahu berkuat kuasa 19 Januari 2021, pembelian minyak masak paket atau polybag 1 kg hanya dihadkan sebanyak 3 paket bagi setiap pengguna. Katanya langkah itu bagi membolehkan semua pengguna berpeluang mendapatkan minyak masak paket. Untuk yang minyak masak paket polybag, seperti yang sedia maklum atas arahan pengawal bekalan KSU kita, Datuk Seri KSU kita, Datuk Seri Hasnul, beliau telah mengarahkan supaya paket jualan minyak masak hanya boleh dijual pada 3 paket seorang saja. Buat masa inilah supaya semua pengguna dapat berpeluang memperolehi minyak masak paket lah. Pihak KPDN HEP memberi jaminan bahawa bekalan ini sentiasa dipantau lah. Mengulas mengenai kekurangan bekalan telur di Mukah, Salihin memberitahu masalah itu berlaku kerana bekalan pemborong dari Sibu agak berkurangan. Katanya pihak pembekal sedang berusaha untuk memastikan bekalan telur di Mukah mencukupi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.